Hai, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni macam biasa, setiap Sabtu kita ada gardening hacks with 3 Qs, okay? Jadi kita akan cerita apa gardening hack hari ni. Boleh tunggu sekejap. Okay, I think semua dah okey. Kita streaming dekat 3 platform hari ni macam biasa. Okey, sambil-sambil tu boleh check my store dekat situ. Ada connection problem, so maknanya kita kena the connection problem dekat one of the platform. Tapi tak apa, kita boleh continue kot. Kat sini internet problem kat sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutnya kita start 5.40 minit lagi ya. Okay, tak apa. Start awal. Okay, hari ni macam biasa lah, kita buat gardening hacks with 3 Qs. Gardening hack. Okay, macam biasa kita dah buat 2 episod dah sebelum ni. So hari ni the third episode, minggu ketiga. Yang ni tak boleh buat, saya buat je ni. Okay. Dia connection problem. Maknanya kita buat kita streaming dekat 2 tempat je hari ni. Dekat yang tempat yang color orange ni tak boleh. Connection problem. Okay, tak apa, 2 pun tak apa, 2 tempat pun tak apa, InsyaAllah. Okay, dua minggu sebelum ni kita dah buat dah, setiap Sabtu. Macam biasa setiap Sabtu 5.30 petang kita buat program ni, gardening hacks with 3 Qs ya. Macam biasa hari ni saya bersama dengan Q nombor 1 juga, Koyum. 2 episod sebelum ni, yang pertama kita buat hack pasal kertas. Dan apa dia okey, sebelum kita teruskan, saya cuba nak beritahu sikit ialah program ni, ini dah minggu yang ketiga dah. Ini adalah based on your contribution contribution, sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan. Jadi segala sumbangan ikhlas sangat-sangat kami hargai. Ini deeply appreciated to keep this program running bukan charity program, and us also lah, to keep us running also jadi sumbangan ikhlas tuan sangat-sangat membantu untuk sustain program ni, untuk kita punya bandwidth lah, dan untuk 3Q lah juga. Jadi untuk itu kami sangat mengharapkan dan menghargai segala sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan, dan juga sokongan kepada produk-produk yang kami jual dekat dalam store online kami, store produk yang seperti ada dekat atas ni Dan insyaAllah kami mengharapkan segala sokongan dan bantuan tuan-puan dan puan-puan. Okey, nanti saya akan share kalau tuan-puan dan puan-puan ingin membuat sumbangan, saya akan share nanti QR code selepas program ini. Dan dekat dalam komen dekat sini kejap lagi isteri saya akan postkan dia punya banking detail semua dekat dalam ruangan komen sebentar lagi. Okey, sebelum kita teruskan, Kuyung boleh review sikit tak minggu sudah kita buat apa? Minggu sudah kita buat hack pasal beras. Okey, beras, apa dia? Cuba cerita sikit dekat semua orang, mana-mana yang cerita secara ringkas saja. Apa benda yang kita buat dengan beras minggu sudah? Beras tu, hari tu kita jadikan air beras untuk disiramkan kepada pokok. Okey, lagi? Untuk apa kita siram pokok dengan air beras tu? Untuk melembutkan tanaman.
Okey, boleh menumbuhkan tanah, bagi pokok cepat besar. Dan lagi air beras tu kita boleh buat apa lagi? Kita boleh jadikan Rendam apa? Kita rendam apa? Oh, kita boleh rendam cutting. Lagi rendam kati dan rendam apa satu lagi? Rendam Biji benih. biji penyet. Kita boleh gunakan juga air beras itu untuk kita rendam potongan keratan batang tumbuhan yang kita nak biarkan, dan juga untuk biji benih. Ia akan memberi banyak manfaat kepada tumbuhan tersebut. Jadi kalau nak tengok semula minggu sudah punya episod, boleh check dekat kami punya channel. Dekat sana ada rakaman penuh minggu lepas dan juga minggu sebelum ni, episod first dengan episod nombor 2. Link semua ada dekat dalam profil saya. Dan dekat sini, dekat platform yang sini, please jangan lupa join group kami punya 3Qs group. Kat dalam tu ada kami rate segala recording pas-pas punya 2 episod sebelum ini, dan juga ada juga kat saya share ringkasan summary atas untuk episod 2 episod yang sebelum ni. Okay, boleh baca sendiri at your own time in this platform, dekat platform yang colour biru ni. Okay, please join our support group. Dia asalnya support group yang saya create untuk semua customer dan saya punya former students semua boleh masuk kat dalam support group tu. Tapi sekarang kita evolve kan support group tu untuk kita punya share kita punya live episode macam ni, dan juga summary briefing atas segala-gala yang apa yang saya share sebelum. Dan dekat dalam group tu saya selalu share pelbagai maklumat, pelbagai tips regularly I share dekat dalam support group tersebut. So please join the support group. Link dia ada dekat saya punya profile, ada kat profile, dan ada dekat situ, dekat everywhere you can see the link. I selalu post the link tu, so boleh join. Okay, hari ni kita nak buat hack menggunakan satu lagi. Sebelum ni I dah cerita pasal beberapa benda. Sebelum ni, sebanyak minggu ni saya cakap mengenai hack yang kita akan buat minggu ni adalah berdasarkan satu bahan yang kita gunakan untuk membancuh minuman. Okay, I dah cerita dah and apa benda kita nak share hari ni. Hack kita menggunakan apa ni? Koyum tahu apa dia, Koyum? Koyum tahu kan? Tahu. Okey, minggu ni kita akan buat hack menggunakan serbuk teh. Okey, serbuk teh. Serbuk teh ni macam saya katakan sebelum ni, satu dunia mesti ada guna serbuk teh ni. Tak kira you daripada negara mana sekalipun, mesti pernah jumpa, mesti pernah guna serbuk teh. Dan hari ini I akan share on how you can use use serbuk teh untuk for your garden. Okay. Sebelum tu Koyum nak tunjuk sesuatu. Ini eksperimen, bukan eksperimen lah. I suruh dia buat benda ni, and then dia adjust sendiri my instruction tu, dan cuba tengok apa yang dia buat ni. Okay, ni bekas ni. Okay, cuba I show dekat sini dulu ya. Okay, dekat dalam ni adalah uncang teh yang dah digunakan. Kemudian Koyum dia koyakkan sikit uncang teh tu, dan dia letakkan biji benih sawi, dan tengok dia telah berjaya tumbuh biji benih sawi ni. Dan kemudian ini akan kita transfer lah ke tanah ataupun ke pasu. Dalam sehari 2 lagi boleh transfer lah kot. Okey, tengok sini ya, kat sini pula. Okey, boleh nampak tak? Okey, ini adalah uncang teh yang telah digunakan. Uncang teh yang dah digunakan, Koyum dia koyakkan bahagian tengah tu, dan kemudian dia taburkan biji benih sawi. Tengok dia tumbuh dengan subur, elok dia tumbuh. Terbubuh sampai dia terbubuh biji benih tu banyak sangat, semua tumbuh. Tengok semua tumbuh. Okey, nampak jelas kan? Okey, kalau tak nampak, tak berapa jelas, sebentar lagi lepas after this program, I akan snap HD pictures of this, dan saya akan post dekat dalam
kat dalam group ni. So jangan lupa join the group to get more info, more details on whatever we are sharing every week. Okay, so inilah dia hack pertama menggunakan serbuk teh tadi. Kita boleh gunakan serbuk teh ni untuk sebagai media untuk kita semai biji benih. We can use tea leaves ni to sow seeds untuk kita semai biji benih. Itu adalah hack yang pertama. Kita boleh gunakan terus macam tu, teh tu terus, ataupun kita boleh campurkan dengan tanah biasa. Kerana sebelum ni banyak orang selalu bertanya kat saya pasal selalunya kerana biasanya saya selalu share mengatakan bahawa media yang terbaik untuk kita semai biji benih adalah menggunakan peat moss. Peat moss, because peat moss they are very soft, they so soft, so fluffy, and then they can hold water very well. So that's why peat moss is perfect untuk germinating seeds. Tetapi peat moss ni kadang-kadang orang susah nak jumpa. Tak banyak kedai, but usually nursery will have it, but not all nursery. Biasanya nursery akan ada jual peat moss ni, tetapi bukan semua. And then then satu lagi isu ialah peat moss ni very expensive, sangat mahal. Dan biasanya kalau dekat nursery jual at least RM8, RM10 sepaket, memang mahal because peat moss is imported. Peat moss setakat ni saya tak pernah jumpa lagi peat moss yang locally produced punya. Semuanya imported. So that's why it's very expensive. Tambah-tambah lagi because it's imported, dan memang ianya sangat-sangat mahal. And then but one thing is, kalau you tak mau guna peat moss because of this issue, kita boleh gunakan any garden soil yang mana lembut. Dia punya main syarat dia itu je, kena lembut. Tanah tu kena lembut, kena betul-betul halus, baru kita boleh gunakan untuk semai biji benih. Tanah yang keras tak boleh, kerana apabila biji benih tu dia mula tumbuh, akar tu dia tak boleh nak penetrate masuk dekat dalam tanah tersebut, dan menyebabkan pokok kita tu dia bercambah, it germinate, tapi it will not survive. So that's why you need very soft and fluffy soil like peat moss untuk germinate seeds. But then another alternative kita boleh buat ialah by using serbuk teh tadi tadi saya cerita dekat Koyum minggu lepas. Saya cerita kat Koyum pasal benda ni. Saya bagi kat dia, saya cerita dulu kat dia minggu ni punya hack ni, dan I said kita boleh guna untuk semai biji benih. Dan this is his project, dia buat sendiri menggunakan tea bag tu. Dan kalau kita tak guna tea bag macam ni, serbuk teh yang biasa pun kita boleh guna. Okey, ni boleh buka tunjuk kat dia orang. Okey, ini serbuk teh yang kita dah simpan untuk 2-3 hari ni, just for the purpose of this show. Ini serbuk teh yang dah digunakan. Koyum dia hari-hari dia simpan. Mami buat teh hari-hari, pagi-pagi buat teh. Serbuk teh ni dia simpan. Okey, yang ni bukan uncang, yang ni serbuk teh biasa. Serbuk teh biasa macam ni pun kita boleh guna juga. Okey, Koyum akan tunjuk kejap lagi macam mana dia nak buat, dan dia akan gunakan for the purpose of this program. Dia akan menggunakan cawan begini. Tadi dia dah tunjuk dah pakai tea bag. Tea bag tu senang, kita koyak tea bag tu, tabur je biji benih kat atas tu, but not too much. Agak-agak cukup yang berkadaran, dan kita boleh gunakan menggunakan tea bag. So today for this first hack, Koyum akan tunjuk. Okey, sambil-sambil tu tunjuk lah, boleh buat terus. Menggunakan semai menggunakan paper cup tadi, paper cup, dan menggunakan tea bag, serbuk teh yang dah digunakan ini serbuk teh tadi. Okey, terus tak apa, continue, boleh buat terus. Sambil-sambil tu lagi boleh tunjuk. Okey, sambil Koyum tengah buat kerja dia. Sambil Koyum buat kerja dia tu, boleh nampak. Okey, dekat sini boleh nampak. Sambil kita Koyum buat kerja dia, nak semai biji benih apa lagi? Suruh adik tolong ambil. Okey. Suruh Khalif tengok dah ni. Khalif, mai sini kejap.
Okey, sementara Koyum tengah buat gitu tu, jom kita sambung cerita lagi ya. Kenapa tea leaf ya? Tea leaf ni what is the benefit? What is the importance of this tea leaf ni? Okey, number one. Tak apa. Number one is that tea leaf ni dia organic matter lah. Organic matter means kalau kita guna direct macam ni, macam Koyum buat sekarang ni, ataupun kita campur dengan tanah, ataupun kita bubuh dekat tanah, ianya it will decompose, dia akan mengurai. Dalam masa tak berapa lama dia akan mengurai, dan dia bila organic matter ni maknanya dia akan menjadi makanan untuk cacing dan juga mikrob dekat dalam tanah. So any organic matter yang kita tambahkan dekat tanah is beneficial for the soil. Any organic matter, tak kisah apa sahaja organic matter you letak kat dalam soil akan membawa kebaikan kepada tanah. Ia akan banyak kebaikan, especially sebagai makanan kepada mikrob dan cacing-cacing. So that is number one. That is the importance of, that is the benefit of tea leaf tadi ni. And number two, tea leaf ni dia mengandungi phosphorus ya. Phosphorus ni untuk apa? Phosphorus ni adalah salah satu komponen dekat dalam baja nah. Kalau kita beli baja, kalau baja chemical punya baja, chemical fertilizer, synthetic chemical fertilizer, biasanya kita akan tengok dia punya huruf dia tu NPK. So phosphorus is one of the component. Phosphorus is untuk apa? What is it for? Phosphorus is phosphorus ni adalah untuk perkembangan akar, bunga dan buah. So apa-apa baja yang mengandungi phosphorus ialah sangat beneficial untuk akar, bunga dan buah. Jadi untuk menguatkan akar tanaman dan juga untuk force the plant to bear flowers and fruits. Okey, apa dia? Sawi. Jangan banyak sangat tu. Okey. Boleh tunjuk sawi. Tak tu mas, banyak sangat tu. Dia tak ni. Okey, ini biji benih sawi. Alright, ni nampak kan rupa dia macam mana? Okey, ni this is too much. Jangan banyak sangat. Dalam 4-5 biji cukup. Okay, so tadi pasal phosphorus tadi ya. Phosphorus is good untuk roots development, untuk bunga dan juga untuk buah. Okay, so that is the importance of phosphorus. Dan serbuk teh mengandungi phosphorus yang banyak lah untuk that is beneficial for the plants ya. Okay, that is number 2. Okay, number 3, it contains potassium. Potassium ni untuk apa? So, potassium ni is another component dekat dalam baja lah, dan komponen baja. Dan potassium ni is very good untuk disease resistance and in nutrient intake. Maknanya tumbuhan tanaman yang mempunyai potasium yang mencukupi, dia adalah lebih tolerant, dia lebih tahan daripada penyakit lah. Dia akan lebih ada ketahanan, dia lebih tinggi lah, macam antibody. Jadi dia susah nak kena penyakit. Dan juga apabila tumbuhan yang sihat yang mempunyai potasium yang mencukupi, ia lebih senang, lebih mudah untuk serap baja, serap nutrien lain dari dalam tanah. So that is why potassium is also very important untuk tanaman. Dan bila dia ada, potassium juga ada pada serbuk teh ni ya. Okey, siap lah. Dah buat biji ni. Jangan cover banyak sangat, nanti dia tak boleh keluar. Jangan dalam sangat. I mean jangan dalam sangat. Okay, and then tadi kita dah cek 3 lah, organic matter, phosphorus, potassium. And then this is another, ni ada satu lagi benda lah. This is exclusively untuk serbuk teh ni ya, benda lain tak ada. Okay, serbuk teh ni dia mengandungi satu komponen, satu bahan yang dipanggil tannins. Tannins. Sekejap, I tengok boleh type kat sini ya. Tannins. Okey, kat sini boleh tak? Here. Okey, sekejap I tulis dekat sini pula. Tannins. Okey, ini nama dia, ini adalah nama dia. Ini adalah bahan yang terkandung dekat dalam serbuk teh. Nama dia tannin. It's a type of component yang hanya ada pada tea leaf sahaja ya, dekat dalam
sebut ni. Apa benda yang tannin ni? Tannin ni adalah satu bahan yang mana bila kita gunakan, kita siram pada tanah, ataupun pada tanaman, kita spray pada tanaman, ia adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh serangga perosak, especially the small one, yang tiny one. So maknanya bila kita spray tanaman kita dengan teh, ataupun kita siram tanah dekat tanaman kita tu dengan air teh ni, ia akan menyebabkan dia lebih pest dengan weeds pun sekali lah. Rumput-rumput ni dia tak suka, dia susah nak tumbuh dan dia susah nak kena attack dengan serangga perosak, especially yang the small one, tiny one. So itulah important dia, tannins, nama komponen tu, nama bahan tersebut yang hanya ada pada sebut teh ni. So that's why this is also very beneficial. That's why it is very beneficial untuk Okay, dah siap dah. Ni tanah pada sawi kan. Okay. Jadi saya suka guna teh macam ni untuk semai biji benih ni, sebab tadi I said tadi, kalau kita guna peat moss tu dia holds water very well kan. Dia holds water very well, dia sentiasa lembap. Jadi air tu, kelembapan pada peat moss tu lah yang membantu untuk mencambahkan, untuk germinate biji benih tersebut. So kalau kita guna tanah biasa, garden soil ke, potting soil ke apa ke, kita kena selalu check dia punya keadaan tanah tersebut, kerana dia cepat kering. Normal soil dia cepat kering, dan bila dia kering dia akan menjejaskan germination period of the biji benih tu lah. Tetapi bila kita guna teh macam ni, tengok dia sentiasa lembap macam ni. 2-3 hari kita simpan pun dia masih lagi lembap. So dia punya ini ciri-ciri yang menghampiri sama dengan peat moss tadi. Dia kekal lembap lebih lama macam ni. So that's why bila dia kekal lembap lebih lama, dia boleh membekalkan air, kelembapan kepada biji benih, and then maknanya biji benih tu dia lebih senang untuk bercambah macam tea bag tadi tu lah. Okay, so this is hack number 1. So dia punya keadaan tea leaf ni, dia menghampiri sama dengan peat moss. Dia sentiasa lembap dan dia juga lembut. So dekat sini kita dah save banyak dah, tak payah nak beli peat moss lalu, kita cuma guna sebut teh yang dah digunakan sahaja. Itu saja, mudah saja. So that is hack number 1. Kan senang kan? Semua boleh buat kan? Dan lebih menjimatkan. So that is very important. Senang dan lebih menjimatkan. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, apa-apa nak komen, so please be my guest. Just write anything you want. Tulis je dekat bawah tu. Tulis apa-apa komen, apa-apa nak tanya, tulis je dekat bawah tu. InsyaAllah saya akan jawab seterusnya. Then okay, jadi saya dah cerita pasal 4 kebaikan dia. First of all is review dengan pantas. One is that it is an organic matter. Number 2, ia mengandungi phosphorus. Number 3, ia mengandungi potassium. Dan number 4, ia mengandungi satu komponen yang dinamakan tannins. Dan nombor 5 ni bukan yang paling sikit, tetapi ini paling important. This is the most important thing. Tetapi I leave the best one for the yang terakhir. I leave the best for the last. Okay, apa dia? Serbuk teh ni adalah satu bahan. Serbuk teh ni adalah bahan yang it is very rich in nitrogen. Ia adalah satu bahan yang mengandungi kandungan nitrogen yang tinggi. Okey, kalau nitrogen yang tinggi, maknanya kita boleh gunakan dekat dalam sebelum ni. Okay, I mean before I share like this, I'm sure most of you yang selalu buat gardening, I'm sure you pernah gunakan, ramai yang pernah gunakan sebut teh macam ni ataupun uncah teh ni dekat dalam compost pile kan. Compost pile pernah cerita dah, I dah cerita dalam 2 episod sebelum ni. Okay, tetapi bila kita nak buat compost pile, kita kena gunakan 2 bahan. Apa dia bahan tu? Color apa? Bahan green, bahan brown. Okay, very good. Okay, sekarang ni kita punya tea ni, dia
it is very rich in nitrogen, kan? I sebut tadi very rich in nitrogen. If it is rich in nitrogen, maknanya dia bahan apa, Kuyum? Bahan green. Okay, very good. Maknanya sebut teh ni adalah dalam kategori green. Jadi bila kita buat kita punya kompos tu, sebut teh ni dia dalam kategori green. Green material. Green material. So that is hack number 2. Kita gunakan dia dekat dalam kompos sebagai bahan green. Kerana dia mengandungi nitrogen yang tinggi. Dia nitrogen, dia is nitrogen based, not carbon based. That's why it is green. Jadi kita boleh gunakan serbuk teh ni dekat dalam kita punya compost pile atau compost bin sebagai bahan green. Alternatively kita alternatekan dia dengan brown material. Okay, so that is hack number 2. Okay, sama ada you gunakan dalam compost ataupun you gunakan sebagai mulching. Either way is possible. But remember, serbuk teh ni adalah green item, ya, bahan hijau. Okay, so that is hack number 2. Simple saja, kita gunakan dalam kompos sebagai bahan green. Okay, bahan green. Okay, then the next one, number 3. Number 3, tadi pernah cerita satu kan, satu bahan dekat dalam tea leaf ni yang eksklusif pada dia saja, iaitu tannins tadi kan. Tannins tu ialah kita guna ialah satu bahan yang boleh mengelakkan serangga perosak yang halus-halus, like apa dia, aphids lah, yang putih-putih tu, yang tu semua tu dia boleh mengelakkan daripada serangan tersebut. Kerana dia ada komponen, ada something, the science of it I tak mau cerita lah, susah nak explain, it depends science itu, but it is a component, ya. Okay, it is a component yang mana boleh mengelakkan serangan serangga perosak yang halus-halus, dan dia juga boleh melambatkan tumbuhnya rumput-rumput, weeds, lalang dekat sekitar kawasan tanaman kita tu. So jadi maknanya kita boleh gunakan teh ni, kita rendam macam kita buat teh biasa, yang usual ni pun tak apa, kita rendam dan juga kita siram pokok dengan air teh tersebut. So not necessarily kita guna fresh tea leaf, kita guna usual pun tak apa, kerana kita tak perlukan teh yang pekat, kita nak dia dalam light sikit. Light dia punya solution dia tu light, dia bukannya macam teh yang kita minum, ada colour sikit-sikit pun jadi dah. Dan kita boleh gunakan untuk kita siram pokok ataupun kita spray pada tanaman tersebut untuk mengelakkan serangga perosak dan juga untuk melambatkan pertumbuhan weeds, lalang dan rumput-rumput dekat sekitar tu. So itu adalah hack nombor 3. Okay, so there you go. Kita dah share 3 hack hari ni menggunakan serbuk teh. Okay, hari ni kita dah setengah jam dah pun. Okay, cepat. Hampir habis. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita... Okay, hari ni saya dah share 3 hack menggunakan teh. Dan okay, sebentar tu kita minum teh juga ni. Yang ni teh stevia. Dia tak colour merah lagi, kerana baru bubuh ni. This is stevia. And roselle ni, roselle. Okay, stevia ni, so sekarang tak minum gula. Lama tak minum gula dengan adanya stevia macam ni. It is very, itulah orang kata apa benda useful. Very useful, very beneficial for the health. Manis sedap tapi zero calorie. So you can get this stevia dekat dalam I punya store kat sini. Satu bungkus tu RM4 je. It's very cheap, 50 gram satu bungkus besar. So please support our store. Kita punya online store, little online store. Dekat sini pun ada, dekat yang kalau orange pun ada. Okay, jadi ada apa? Yes, I have a question. Okay. Kan kita kan kalau serbuk teh ni boleh gunakan untuk jadi makan sebagai macam kompos kan. Boleh gunakan daun teh tu directly ya?
Daun teh yang fresh. Ha. Boleh, yes, boleh. Daun teh ni kita boleh gunakan daun yang fresh ataupun kita boleh gunakan daun yang dah digunakan. Okey, tetapi because for the sake of I'm sharing facts ni semua ni, because my aim is that bila I share all this, when we created this program, one of my aim is that I want to make gardening very simple for everyone. That is number one, very simple. And then number two, I want to make sure that gardening tu kita tak belanjakan banyak duit untuk gardening dia. I want it to be very safe. Very safe, SAVE, menjimatkan untuk semua orang. So that's why I banyak share benda-benda yang kita guna tu, barang-benda yang kita dah digunakan, benda-benda yang biasanya kita buang, tapi kita boleh ambil, recycle balik dan kita boleh gunakan in our garden. Okay, macam teh tadi tu, kita guna teh fresh pun boleh, ataupun kita gunakan teh yang dah digunakan. Tetapi if just happen you ada banyak teh yang fresh yang tak digunakan lagi, yang sitting idle in your cabinet, yang lama yang tak guna, dan siapa yang menghampiri expiry date, so daripada buang macam tu, okay, you can use it in your garden. Okay, tetapi kalau semata-mata nak pergi beli teh untuk guna dekat garden, so I don't recommend that. Okay, kita gunakan benda yang kita dah digunakan. Macam teh ni semua ni, kalau kita tak guna pun kita buang je. Teh serbuk teh macam tadi ni, kalau kita tak guna, kita buang je kan. So kita nak reduce waste, kita gunakan dekat garden kita, dan it is beneficial for the garden also. Good question for you, thank you so much. Jadi kalau gunakan daun teh lain macam sena ke, boleh juga kan? Boleh. Yes, anything at all. Okay, tetapi yang macam komponen yang tannin tadi tu hanya ada pada black tea, ya. Black tea tu, itulah teh yang kita selalu minum tu tadi. Okay, any more question nak tanya sebelum kita end this program for today? Ini punya program. Hari ni kita stop awal sikit lah, kerana actually daripada tengah hari tadi sakit kepala sikit. Okay, okay, next week kita nak buat apa pula? Next week buat kita nak gunakan bahan apa pula? Hari ni kita dah buat teh. Okey, tak apalah, kali ni kita bagi tahu siap-siap minggu depan punya program apa benda. Okey, selalunya kita surprise kan. Okey, tak apa, kali ni kita bagi tahu siap-siap. Hari ni kita guna teh. Jadi minggu depan kita kena guna apa? Kopi. Ya, okey, yes. Okey, hari ni kita guna teh, minggu depan kita guna kopi pula. And as usual, kita guna kopi yang dah digunakan. In fact, sekarang ni kopi ni banyak, kita senang nak cari dah sekarang ni, ya. Kalau tidak, dulu I selalu buat deal lah dengan kedai mamak yang berdekatan kat sini ni. I buat deal dengan diorang, suruh simpan serbuk kopi yang dah digunakan. I bagi diorang satu plastik, suruh diorang serbuk kopi yang dah guna, yang biasanya diorang buang je tu, so diorang simpan and minta kat diorang. And then even sekarang ni dah banyak dah orang jual kopi hipster lah apa semua ni kan. Actually you can ask from them the used coffee, the used coffee beans tu yang diorang dah gunakan tu. Kita boleh minta, biasanya diorang bagi je, pasal kalau tidak pun diorang buang je. Because dekat tempat kami berniaga pun, dekat Grow Market, ada satu gentleman ni, dia jual kopi, ya. Dia jual kopi, dia ada coffee machine pun semua. And then kami selalu minta kat dia kopi-kopi lama yang dia punya coffee beans yang dia nak buang tu. Biasanya dia orang bagi free je. Ya, saya tak jumpa lagi lah orang yang jual coffee beans yang use tu. Pasal kalau tidak pun dia orang buang je. So next week kita akan buat, I will show you a few hacks. As usual, 5:40 PM, 5:40 petang, hari Sabtu depan. Okay, kita share mengenai kopi. And then please consider your sincere contribution, ya. Sumbangan ikhlas tuan-puan, sumbangan seikhlas hati tuan-puan dan puan-puan
for today's program ni. It's just to sustain this program je. Just to sustain this program and the 3Qs too. Okay. Jadi it will spur us, it will continue to spur us to continue making great content for you all also. Okay, stay tuned next week, same day, same time. Sabtu depan 27 hari bulan. 27 hari bulan, minggu depan birthday Koyit lah. Ya. No, next Saturday is Koyit's birthday. Mana dia tak datang pun hari ni. Dia tak datang tengok pun kita buat live hari ni. Nak panggil dia. Boleh. Okay, so next week 27 hari bulan kita akan share mengenai kopi pula. Hari ni kita dah buat teh, minggu depan kita buat kopi. Apa benda kita boleh buat dengan kopi? Ada beberapa hacks, ada beberapa great hacks, best yang kita akan share minggu depan. Minggu depan Koyit punya birthday tau. I excited. Yeah, excited. Ya. Tomorrow. Tengok ni aktiviti. See, you're tall already. I tall. Okay, so next week you make sure you join the live tau. Okay. Because next week is your birthday. Okay. Okay, say bye-bye to everyone. Ask them all to subscribe. Okay, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Kita tengok tertib berat. Terima kasih banyak-banyak. Please support our stores. Please consider your sincere contribution. Thank you so much. We'll see you again next week. Okay, bye-bye from us. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Berat. Memang dah. Memang dah berat. Berat, Buyung. Berat. Buyung, jerok ni. Jerok ni. Please, Buyung, jerok ni. Please.